Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Saya Cikgu Nur Hafiza binti Abdullah dari SMK Lahad. Jadi pada hari ini saya ingin berkongsi dengan anda semua tentang langkah-langkah bagaimana kita nak menghasilkan perancangan pembelajaran berasaskan projek atau kita gelar sebagai PBL. Projek PBL saya ini dijalankan bagi subjek Bahasa Melayu tingkatan 4 yang bertajuk Malaysia Syurga Makanan. Okey, jadi mari kita lihat jadual di bawah. Yang pertama, kita nyatakan nama guru yang terlibat, kemudian nama sekolah, subjek, tema. Untuk yang hari ini saya akan terangkan tentang tema 6 iaitu dunia pelancongan. Tajuknya pula ialah Malaysia Syurga Makanan. Di bawah tajuk pelancongan gastronomi. Okey, mari kita lihat ringkasan projek. Secara ringkasnya, tujuan PBL ini dilaksanakan untuk melengkapkan itinerari pelancongan gastronomi bagi negeri-negeri di Malaysia. Jadi dalam projek ini murid akan menggunakan maklumat lama dan baharu untuk menghasilkan slide, video dan brosur berinformasi tentang makanan yang terkenal di negeri yang dipilih. Jadi kaedah ini akan melibatkan murid untuk mengkaji sesuatu isu, menyiasat dan mempersembahkan dapatannya. Hal ini juga dapat membantu guru untuk menilai perkembangan atau kualiti pembelajaran murid. Dan murid akan rasa lebih bermotivasi kerana dapat menghasilkan sesuatu produk. Seterusnya, mari kita lihat apakah peranan murid dalam PBL ini. Jadi, murid akan belajar bersama-sama dan mereka akan saling belajar dan membantu antara satu sama lain untuk menyelesaikan sesuatu tugasan yang diberi. Jadi, setiap ahli kumpulan perlu bekerjasama, berkongsi idea, bahan dan peralatan untuk mencapai matlamat kumpulan. Okey, selain itu, aktiviti ini dapat mewujudkan interaksi, semangat bekerja dan dapat melatih sikap kepimpinan dalam diri murid. Projek ini dilaksanakan dengan menggunakan pelbagai aplikasi digital seperti Canva, Google Meet, Telegram, WhatsApp dan macam-macam lagi. Okay, kadang-kadang murid kita ini lebih kreatif dan lebih mahir menggunakan teknologi moden sekarang. Okay, jadi kita bagi peluang kepada mereka untuk menghasilkan mengikut kreativiti mereka. Okay, seterusnya audiennya ialah sasaran kita ialah mestilah murid kan. Jadi kita nak menarik minat murid dan memberi pendedahan kepada mereka tentang pelancongan gastronomi di Malaysia. Apa itu pelancongan gastronomi? Nanti kita tengok penerangan seterusnya. Okey, seterusnya situasi. Situasi sekarang ini PKP kan, jadi membataskan murid untuk melancong ke merata destinasi pelancongan. Jadi secara tak langsung dengan perkongsian hasil tugasan ini yang bertajuk Malaysia Syurga Makanan dapat memberikan pelbagai informasi menarik tentang makanan-makanan terkenal di serata Malaysia. Okey, jadi apakah produk yang perlu dihasilkan? Okey, kita tengok di sini ya, bawah. Secara kesimpulannya, murid secara berkumpulan perlu menghasilkan brosur, slide dan juga video tentang itinerari yang menarik tentang pelancongan gastronomi bagi negeri-negeri yang terdapat di Malaysia. Jadi setiap kumpulan tu boleh pilih negeri. Tak semestinya lah dia nak buat semua sekali kan. Kita akan bahagi-bahagikan. Okey. Seterusnya, standard. Apakah yang kita nak nilai? Okey, hasil projek dan persembahan akan dinilai berdasarkan rubrik pemarkahan. Brosur, video pembentangan dengan menggunakan sama ada PowerPoint, aplikasi kemudahan digital seperti Canva dan yang lain-lain ni lah. Okey, jadi kita akan menilai berdasarkan rubrik pemarkahan yang telah diberikan. Okey, jadi untuk PBL ini saya jalankan bagi murid tingkatan 4 Alpha yang dijalankan selama 4 minggu. Seterusnya tentang arahan tugasan kepada murid.
Jadi ini yang merupakan antara arahan yang diberikan kepada murid, iaitu yang pertama, murid diminta melengkapkan itinerari pelancongan gastronomi bagi negeri-negeri di Malaysia dan membentangkan hasil tugasan mereka secara berkumpulan dengan maklumat yang betul. Itu yang pertama. Okey, yang kedua pula, murid diminta mempersembahkan hasil tugasan tersebut melalui rakaman video dengan menggunakan sebutan, intonasi, nada, gaya dan bahasa badan yang sesuai melalui teknik yang menarik dan berkesan. Jadi yang pertama, mereka akan cari maklumat dan sediakan maklumat tu hasilkan dalam bentuk slide, dan menggunakan slide tersebut mereka akan record video mengikut kreativiti mereka. Okey. Seterusnya kita lihat pula apakah standard kandungan yang boleh kita masukkan dalam PBL ini. Antaranya bagi kemahiran mendengar dan bertutur 1.4 iaitu berbicara tentang sesuatu perkara dalam pelbagai situasi formal dan tidak formal. 1.6 mempersembahkan maklumat secara lisan tentang sesuatu perkara dalam pelbagai situasi. Dan juga 1.7 iaitu berbincang dan berunding tentang sesuatu perkara. Okey, ini bagi kemahiran mendengar dan bertutur. Okey, seterusnya bagi kemahiran membaca, kita boleh uji 2.3 iaitu membaca untuk memproses maklumat daripada pelbagai bahan. Seterusnya bagi kemahiran menulis pula, kita boleh ambil 3.2 iaitu menulis untuk mengemukakan maklumat tentang sesuatu perkara. 3.5 pula ialah menulis untuk mengolah maklumat bagi menghasilkan pelbagai bentuk penulisan dan grafik. Okey, ni yang dia buat slide, buat brosur tu kan. Mengolah maklumat dan hasilkan dalam bentuk grafik yang menarik. Okey, seterusnya dari segi aspek seni bahasa, okey, ini kita boleh lihat semasa pembentangan. Okey, jadi 4.4 iaitu mempersembahkan pelbagai prosa dan puisi secara kreatif. Dan akhir sekali bagi aspek tata bahasa, 5.3 iaitu memahami dan menggunakan ayat yang sesuai dalam pelbagai bidang. Okay, ini mungkin kita boleh tengok daripada slide dia, daripada cara dia membentangkan hasil tugasan dalam video tu kan. Okey, mari kita lihat lebih terperinci standard pembelajaran yang terlibat pula. Okey, bagi kemahiran mendengar dan bertutur, kita boleh ambil daripada 1.4.1, 1.6.1, 1.7.1. Okey, tak apa, nanti nota saya akan kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, selain daripada itu, bagi kemahiran membaca, antara yang terlibat ialah 2.3.2 iaitu membaca dan membanding beza maklumat dari pelbagai bahan teks dengan betul. Ini mereka nak membezakan kan makanan-makanan menarik di lain-lain negeri tu. Seterusnya 2.3.3 membaca dan membuat kesimpulan daripada bahan dengan betul. Jadi kena betul lah maklumat yang diberikan tu. Okey. Seterusnya kemahiran menulis. Kemahiran menulis boleh melibatkan 3.2.1 iaitu menulis untuk meramal sesuatu perkara yang dibaca, didengar dan ditonton dengan memberi justifikasi menggunakan ayat yang gramatis. Okey, selain itu 3.5.1 dan 3.5.2. Okey, bagi aspek seni bahasa, kita boleh ambil 4.4.1 dan juga 5.3.1. Okey, itu tentang standard pembelajaran. Okey, seterusnya bagi standard prestasi pula. Okey, biasa kita buat PBL memang kita nak aim dapat TP6 lah kan. Jadi bagi TP6 ni, kriteria dia murid berupaya mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan kecekapan berbahasa dengan cemerlang dan konsisten. Selain itu, berupaya mengungkap idea yang jelas, terperinci dan tersusun. Selain itu, menguasai kemahiran berfikir secara kritis, kreatif dan inovatif.
berkomunikasi secara efektif dan penuh yakin, mengamalkan pembelajaran secara kendiri serta dapat menjadi model teladan kepada murid yang lain dalam kemahiran bahasa. Okey, ini antara ciri-cirilah bagi TP 6. Seterusnya kita lihat pula kepada objektif pembelajaran. Okey, objektif pembelajaran untuk PBL ini ialah murid dapat melengkapkan itinerari pelancongan gastronomi bagi negeri-negeri di Malaysia dan membentangkan hasil tugasan secara berkumpulan dengan bertata susila. Okey, kriteria kejayaannya pula ialah yang pertama, murid dapat menyediakan slide PowerPoint. Okey, selain daripada slide, mereka juga perlu menyediakan video dan juga brosur yang berinformasi tentang itinerari pelancongan gastronomi berdasarkan negeri yang telah dipilih oleh mereka dengan betul dan menarik. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, murid dapat mempersembahkan hasil tugasan melalui rakaman video dengan menggunakan sebutan, intonasi, nada, gaya dan bahasa badan yang sesuai melalui teknik yang menarik dan berkesan. Jadi ada dua lah perkara yang kita nak tengok di sini. Dia sediakan slide, kemudian dia nak kena sediakan video, kan, dari segi bagaimana disampaikan maklumat tu. Okey, seterusnya saya akan terangkan tentang perancangan pentaksiran, bagaimana kita nak mentaksir PBL ini. Okey, antara kaedah yang digunakan, yang pertama, kita berikan tugasan kepada murid. Okey, apakah tugasannya? Itulah yang tadi tu, murid menghasilkan brosur dan slide yang mengandungi maklumat idea utama tentang Malaysia syurga makanan. Okey, yang kedua, kita akan tengok murid merekod video untuk mempersembahkan hasil tugasan dengan menggunakan sebutan, intonasi, nada, gaya dan bahasa badan yang sesuai melalui teknik yang menarik dan berkesan. Okey, dua ini tugasan mereka. Jadi evidence-nya ialah brosur, gambar-gambar berkaitan sewaktu mereka menghasilkan PBL ni. Okey, boleh jadikan evidence. Okey, selain itu, slide pembentangan, video dan senarai semak. Okey, seterusnya kaedah pentaksiran pula kita akan laksanakan berdasarkan lisan bertutur. Okey, kita boleh uji melalui video pembentangan. Okey, selain daripada itu, hasil tugasan murid melalui brosur dan slide tadi. Okey, ini kaedah pentaksiran kita. Okey, bagaimanakah PBL ini dilaksanakan? Okey, saya akan kongsikan langkah-langkahnya. Okey, antaranya pertama, guru hendaklah memberikan penerangan terlebih dahulu. Kena ajar dulu topik tersebut sampai habis. Okey, dah habis topik tu barulah kita boleh buat PBL ni. Jadi yang pertama, guru kena memberi penerangan tentang kemahiran menulis maklumat menggunakan bahasa yang gramatis. Guru perlu menjelaskan dahulu tentang apakah itu itinerari pelancongan gastronomi sebelum murid ini diberi tugasan. Okey, setelah kita terangkan, okey, yang kedua. Okey, seterusnya yang kedua, murid akan diberi peluang untuk menghasilkan brosur, slide dan video menggunakan bahan grafik mengikut kreativiti masing-masing. Okey, seterusnya yang ketiga, murid akan berbincang dan berkomunikasi menggunakan pelbagai medium secara maya bersama ahli kumpulan untuk mendapatkan sumber dan maklumat. Jadi ini mereka akan menggunakan masa mereka sendiri, masa lapang mereka untuk berbincang dan mendapatkan maklumat. Okay, apakah peranan guru? Guru menggunakan pelbagai aktiviti pembelajaran untuk mentaksir pengetahuan dan kemahiran murid dengan mengenal pasti kemampuan mereka, keupayaan dan potensi murid terhadap perkembangan pembelajaran. Mana kita tahu kot nanti kita jumpa murid yang pandai buat video, murid yang boleh bercakap seperti pembaca berita, kan? Daripada sinilah kita nak congkir bakat mereka. Okey, seterusnya murid akan diberi peluang untuk melibatkan diri secara maksimum, fokus kepada pembelajaran secara optimum supaya tiada murid yang tercicir dan berpeluang mengalami pembelajaran dengan fleksibel. Jadi kita kena pastikanlah tak ada murid yang tercicir dalam melaksanakan PBL ni. Okey, kemudian peranan murid pula. Murid kenalah sentiasa berkomunikasi dengan guru
untuk mendapatkan khidmat bimbingan dan nasihat serta komen membina terhadap projek yang dihasilkan supaya murid dapat menyemak kefahaman dan membuat penambahbaikan jika perlu. Okey, seterusnya yang terakhir, bahagian penilaian. Okey, murid diberi peluang untuk membentangkan hasil tugasan mereka dalam bentuk video. Jadi murid akan melaksanakan pentaksiran kendiri dan pentaksiran rakan sebaya terhadap pembentangan hasil projek yang dikongsikan menggunakan pelbagai kaedah PDPR, sama ada secara talian, dalam talian ataupun luar talian. Nanti sebelum mereka buat video, kita akan bentangkan dulu, kita akan kongsikan bersama kelas dan kita akan betulkan dulu sebelum mereka buat video. Okey, seterusnya sumber maklumat boleh diperoleh melalui buku teks, buku rujukan, rujukan dalam talian daripada guru-guru, ahli keluarga, telefon pintar dan juga rakan-rakan. Setelah kita membuat perancangan PBL kita, okey, langkah kedua kita nak sediakan RPH. Okey, RPH untuk projek PBL kita. Okey, jadi di sini saya buat 4 set RPH. Contohnya seperti berikut. Antara item yang dimasukkan ialah seperti mata pelajaran, kemudian sasaran, tingkatan berapa, kelas apa, okey, tema dan tajuk. Tajuknya ialah Malaysia Syurga Makanan, iaitu pelancongan gastronomi tugasan dia. Okey, kemudian kita masukkan standard kandungan, standard pembelajaran, objektif pembelajaran kita, okey, tempoh masa, tarikh. Okey, seterusnya aktiviti yang dilaksanakan pada hari tersebut. Contohnya untuk kali pertama tu kita perlu ajar dulu semua kan. Lepas kita dah ajar habis satu topik tu, barulah kita boleh buat PBL. Okay, jadi untuk hari yang pertama tu, murid diminta membaca doa belajar. Okay, kemudian rujuk buku teks pada muka surat 72 dan 73. Seterusnya murid diminta menyatakan contoh-contoh makanan tradisi yang mereka tahu yang terdapat di Malaysia ni. Ini sebagai set induksi lah. Okay, kemudian murid mendengar penerangan guru bagi tajuk Malaysia Syurga Makanan dan juga tajuk ni pelancongan gastronomi. Seterusnya murid diminta untuk mengemukakan pendapat mereka tentang makanan yang terkenal di negeri Kelantan dan Terengganu serta menyiapkan latihan tugasan pada hari tersebut. Okey, kemudian setelah selesai cikgu menerangkan tentang topik pelancongan gastronomi tu, murid akan diberi penerangan tentang bagaimana nak menyiapkan tugasan PBL tadi. Okey, dan sesi soal jawab tentang tugasan PBL boleh dilaksanakan pada hari tersebut. Kemudian akhir sekali murid akan dibahagikan mengikut kumpulan dan diberi tempoh masa untuk mencari maklumat awal tentang tugasan yang pertama. Okey, ini perancangan untuk hari yang pertama lah, contoh. Okay, pentaksiran akan dilaksanakan berdasarkan hasil tugasan yang dihantar. Jadi kalau kita lihat di sini, untuk kali pertama kita akan menyentuh kemahiran bertutur dan mendengar 1.4 dan 1.7. Seterusnya, bagi hari yang kedua pula, okey, kita buat kemahiran membaca di bawah standard kandungan 2.3, iaitu membaca untuk memproses maklumat daripada pelbagai bahan. Jadi kita akan sentuh standard pembelajaran 2.3.2, iaitu membaca dan membanding beza maklumat daripada pelbagai bahan teks dengan betul, serta 2.3.3, iaitu membaca dan membuat kesimpulan daripada bahan dengan betul. So untuk yang kali kedua ni kita akan buat latihan membaca lah, kemahiran membaca. Jadi objektifnya pada akhir pembelajaran, murid dapat membaca pelbagai bahan edaran yang dikongsikan oleh guru dan membuat perbandingan maklumat dengan betul. Jadi antara aktiviti yang akan dilaksanakan, murid akan mengimbas kembali subtopik PDP yang lalu. Jadi kita ingatkan mereka balik apa tugasan yang mereka perlu laksanakan.
Seterusnya, wakil kumpulan. Wakil kumpulan akan diminta untuk menyatakan apakah hasil maklumat yang telah berjaya mereka peroleh. Sebelum ni kita dah minta mereka untuk mendapatkan maklumat awal kan. Jadi kita tanya balik, okey, apa progresnya? Dah dapat tak maklumatnya? Sikit pun tak apa, janji ada progres kan, ada perkembangan. Okey, yang keempat, murid mendengar penerangan guru tentang penyediaan slide itinerary pelancongan. Okey, sekarang kita akan nak kongsikan, okey, macam mana kita nak hasilkan slide tersebut. Cikgu kena tunjukkanlah dulu slide-nya macam mana kan. Okey, seterusnya murid akan membaca bahan edaran yang diberikan oleh guru tentang pelancongan gastronomi ni. Okey, seterusnya murid akan ditunjukkan langkah-langkah bagaimana cara nak mendapatkan bahan dan maklumat secara dalam talian. Okey, selain itu murid secara berkumpulan akan diberi tempoh masa selama seminggu untuk menyiapkan tugasan satu. Okey, tugasan satu ni menyediakan maklumat lengkap untuk slide itinerary pelancongan gastronomi. Setelah kita beri penerangan, kita berikan mereka masa yang secukupnya lah untuk hasilkan slide tersebut. Okey, seterusnya pada kali ketiga PDP dilaksanakan. Okey, kita akan buat pula kemahiran menulis. Okey, di bawah standard kandungan 3.2, 3.5 dan juga 5.3. Standard pembelajarannya pula ialah 3.2.1, iaitu murid perlu menulis dan meramal sesuatu perkara yang dibaca, didengar dan ditonton dengan memberi justifikasi menggunakan ayat yang gramatis. Okey, seterusnya 3.5.1 iaitu mengolah pelbagai bahan menggunakan ayat yang gramatis dan penanda wacana yang sesuai. Okey, seterusnya 3.5.2 pula mengolah maklumat daripada pelbagai bahan dalam bentuk grafik yang sesuai dan menarik. Maklumat tersebut hendaklah dibuat dalam bentuk brosur, slide, grafik yang menarik kan. Okey, dan akhir sekali 5.3.1 aspek tata bahasa. Jadi di sini kita akan ujilah dari segi aspek tata bahasa, mengenal pasti dan menggunakan frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendi nama dengan betul mengikut konteks. Okey, bagi objektif pembelajaran pula, pada akhir pembelajaran nanti murid dapat menuliskan pendapat tentang makanan yang terkenal di negeri-negeri di Malaysia yang dipilih oleh murid dengan betul. Yang kedua, murid dapat menghasilkan slide itinerary dan brosur pelancongan gastronomi dengan betul dan menarik. Antara aktiviti yang dilaksanakan pada hari tersebut ialah murid diminta memaparkan slide itinerary pelancongan gastronomi semasa PDP. Slide yang dah siap bolehlah dikongsikan semasa PDP untuk disemak kali pertama dan berkongsi idea bersama-sama murid yang lain. Dan murid-murid yang lain pula perlu mendengar dengan teliti. Okey, seterusnya murid diminta membaiki mana-mana kesilapan yang terdapat dalam slide tersebut. Dari segi ejaan, tanda baca, kita tengoklah pada masa tersebut. Okey, seterusnya murid mendengar penerangan guru bagi tugasan kedua pula. Okey, pada hari ini kita akan terangkan bagaimana murid nak menyediakan video pembentangan bagi tajuk Malaysia Syurga Makanan tu. Berdasarkan slide tadi, mereka perlu hasilkan video pula tentang itinerary pelancongan gastronomi. Jadi kita kena tunjuklah cara nak guna video apa, apps apa, contohnya. Baiklah, tibalah hari yang kita nanti-nantikan, iaitu hari pembentangan hasil tugasan murid. Okey, untuk RPH yang keempat ini kita akan menyentuh kemahiran bertutur dan juga aspek seni bahasa di bawah standard kandungan 1.6, iaitu mempersembahkan maklumat secara lisan tentang sesuatu perkara dalam pelbagai situasi. Selain itu, 4.4 mempersembahkan pelbagai prosa dan puisi secara kreatif.
Okey, standard pembelajarannya pula ialah 1.6.1 dan juga 4.4.1. Okey, objektif pembelajaran pula, murid dapat menyampaikan maklumat melalui video rakaman tentang itinerari pelancongan gastronomi dengan jelas dan intonasi yang sesuai secara bertata susila. Okey, apa aktiviti yang akan dilaksanakan? Okey, antaranya yang pertama, murid diminta membacakan doa belajar. Ini macam biasalah. Okey, yang kedua, ketua kumpulan diminta untuk membentangkan hasil video rakaman itinerari pelancongan gastronomi semasa PDPR secara maya. Okey, jadi murid akan mendengar penerangan dengan teliti. Selain itu, murid daripada kumpulan lain akan diminta untuk mengemukakan pendapat atau soalan kepada kumpulan yang membentangkan video tadi. Dan ahli kumpulan yang membentangkan video perlulah menjawab soalan yang diajukan. Okey, akhir sekali, wakil setiap kumpulan akan diminta untuk memberi pendapat atau berkongsi sebarang pengalaman mereka sepanjang melaksanakan PBL ini sebagai penutup ataupun rumusan lah PBL tersebut. Okey, ini antara contoh-contoh RPH yang dilaksanakan. Okey, seterusnya berikut merupakan bahan yang saya kongsikan semasa PDP untuk menerangkan tugasan PBL ini. Okey, jadi pertama kita terangkan tentang tajuk. Tajuknya ialah Malaysia Syurga Makanan di bawah tema 6 Dunia Pelancongan. Okey, seterusnya, apakah itu pembelajaran berasaskan projek ni? Pembelajaran berasaskan projek merupakan pengaplikasian dan penggabung jalinan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dipelajari daripada pelbagai disiplin ilmu untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Okey, selain itu, murid perlu menggunakan maklumat lama dan maklumat baharu untuk menghasilkan sesuatu yang nyata. Jadi kaedah ini akan melibatkan murid untuk mengkaji sesuatu isu, menyiasat dan mempersembahkan dapatannya. Samping itu, PBL dapat membantu guru untuk menilai perkembangan atau kualiti pembelajaran murid. Murid akan lebih bermotivasi kerana dapat menghasilkan sesuatu produk. Memandangkan kita sekarang ni PKP, kita nak buat peperiksaan pun agak sukar. Jadi kita boleh menggunakan PBL ini sebagai salah satu kaedah pentaksiran. Apakah tujuan PBL ini dilaksanakan? Okey, seterusnya matlamat tugasan ini adalah untuk melengkapkan itinerari pelancongan gastronomi bagi negeri-negeri di Malaysia. Yang kedua, murid menggunakan maklumat lama dan baharu untuk menghasilkan slide, video dan brosur berinformasi tentang makanan terkenal di negeri yang dipilih. Jadi murid haruslah bersama-sama saling belajar dan membantu antara satu sama lain untuk menyelesaikan tugasan ini. Aktiviti ini secara tidak langsung dapat mewujudkan interaksi, semangat bekerja sepasukan dan juga memupuk latihan kepimpinan dalam diri mereka. Okey, mari kita lihat langkah-langkah pelaksanaan PBL. Yang pertama, menyediakan RPH. Sebelum PBL dilaksanakan, guru hendaklah merancang aktiviti PBL yang akan dilaksanakan dalam RPH. Yang kedua, penerangan guru. Jadi guru perlulah menerangkan tugasan PBL ini kepada murid secara terperinci semasa PDP tentang bagaimana tata cara melaksanakan PBL ini, instrumennya, rubrik permakahan dan lain-lain perkara lagi. Okey, setelah memberi penerangan kepada murid, jadi kita akan bahagikan murid mengikut kumpulan dan memberi tempoh masa lah untuk mereka melaksanakan tugasan tersebut. Setelah mereka menyiapkan hasil tugasan, kita akan laksanakan sesi pembentangan secara berkumpulan. Jadi, untuk tugasan PBL ini, murid akan menggunakan kreativiti masing-masing untuk menghasilkan video pembentangan yang menarik
Jadi semua video ini akan dipaparkan dan dinilai semasa PDP berjalan. Okey, dan akhir sekali rumusan dan penutup. Jadi murid secara sukarela akan membuat rumusan dan memberi pandangan mereka tentang pelaksanaan PBL ini. Berikut merupakan cadangan aktiviti pembelajaran yang boleh dilaksanakan pada kali pertama PDP cikgu. Jadi tugasan ini boleh dilihat pada buku teks pada muka surat 72. Okey, jadi bagi set induksi, cikgu-cikgu boleh meminta murid menyatakan contoh-contoh makanan tradisi di Malaysia yang mereka tahu. Contohnya kalau di Melaka terkenal dengan cencaluk, di Perak kita ada tempoyak. Lagi kalau di Kelantan kita ada laksam dan sebagainya. Itu sebagai set induksi. Seterusnya penerangan guru. Jadi seterusnya guru bolehlah memberi penerangan tentang tajuk Malaysia Syurga Makanan dan Pelancongan Gastronomi. Kemudian kita pergi kepada aktiviti, di mana murid akan mengemukakan pendapat mereka tentang makanan yang terkenal di negeri Terengganu dan Kelantan. Seterusnya latihan, dan setelah kita beri penerangan tentang latihan, kita akan terangkan pula tentang tugasan PBL kita. Okey. Dan akhir sekali penutup. Murid secara sukarela membuat rumusan tentang apa yang telah dipelajari pada hari tersebut. Okey, ini cadangan saya lah untuk hari pertama PBL diterangkan. Sebagai contoh, kita boleh rujuk pada muka surat 72. Yang pertama, kita akan sentuh standard pembelajaran 1.4.1 di bawah kemahiran mendengar dan bertutur. Okey, jadi murid perlu menyampaikan pendapat tentang sesuatu perkara dalam perbualan secara santai dan bertata susila. Okey, jadi sebelum kita bagi latihan, kita kena ajar dululah apakah itu maksud pelancongan gastronomi ni, kan? Kemudian kita tengok tugasannya. Untuk hari tersebut, murid perlu memberi pendapat mereka tentang apakah makanan terkenal di negeri Kelantan dan Terengganu. Jadi kita kena ajar dulu sebelum PBL dilaksanakan. Okey. Gastronomi. Gastronomi bermaksud kajian, seni atau amalan memilih, menyediakan atau memakan makanan yang baik. Okey, itulah maksud gastronomi. Okey, seterusnya pelancongan gastronomi ni bermaksud sesuatu perjalanan pelancongan yang berfokus untuk menjelajah dan menikmati makanan dan minuman di sesebuah destinasi bertujuan untuk mengalami sendiri budaya tempatan di tempat itu. Pendek kata, kita nak jalan-jalan cari makan, kan? Jadi kita terangkan dulu kepada murid apa itu maksud pelancongan gastronomi. Jadi kalau cikgu lihat pada ruangan atas ni yang berwarna purple ni, ini merupakan PBL kita. Okey, lengkapkan itinerari pelancongan gastronomi bagi negeri-negeri lain di Malaysia. Okay, inilah kita punya tugasan. Okey, seterusnya ini merupakan tugasan juga, tugasan pada hari tersebut. Jadi cikgu boleh minta murid untuk jelaskan pendapat mereka. Apakah makanan yang terkenal di Kelantan dan Terengganu? Okey, dekat dalam muka surat 73 tu terdapat banyak maklumat tentang makanan yang popular di Kelantan dan Terengganu. Okey, setelah cikgu dah habis ajar, barulah kita nak terangkan tentang PBL, tugasan PBL tadi kepada murid. Okey, jadi yang pertama, terangkan dulu apakah tajuk yang akan dilaksanakan oleh murid. Okey, tajuknya ialah melengkapkan itinerari pelancongan gastronomi. Murid-murid akan tanya, cikgu, apa itu itinerari? Kan? Jadi kita terangkan dulu, itinerari ni bermaksud program sesuatu perjalanan atau lawatan. Kita plan lah, kan, sebelum bercuti. Okey, jadi seterusnya kita terangkan balik pelancongan gastronomi tu maksudnya apa tadi. Okey, jalan-jalan cari makan. Kita bagilah contoh. Contohnya seperti di Kelantan. Di Kelantan kita ada apa makanan terkenal? Contohnya macam laksam, nasi kerabu, mi cambol,
dan juga nasi tumpang. Kita bagilah contoh brosur kepada mereka. Baiklah, seterusnya bagi arahan tugasan. Tugasan ini terbahagi kepada dua. Bagi tugasan yang pertama, murid diminta untuk menyediakan slide PowerPoint dan brosur tentang itinerari pelancongan gastronomi berdasarkan negeri yang mereka pilih. Kemudian cikgu terangkanlah tips bagaimana mereka nak hasilkan PowerPoint, bagaimana mereka nak buat brosur. Antaranya, untuk brosur kita boleh gunakan Canva. PowerPoint pun boleh, nak buat slide pun boleh menggunakan Canva ni. Okay, selain daripada itu boleh lawat laman web SlideGo. Di sana ada banyak template PowerPoint yang cantik-cantik. Okay, untuk mencari sound effect, bunyi-bunyi yang tiada copyright, murid-murid bolehlah pergi ke www.bensound.com. Dalam tu pun ada banyak bunyi-bunyi efek muzik yang tanpa copyright. Okay. Selain itu, tugasan yang kedua pula, murid diminta untuk merekodkan pembentangan hasil tugasan dalam bentuk video berdurasi maksimum 10 minit mengikut kreativiti mereka. Jadi berdasarkan slide yang mereka dah buat tadi tu, slide itulah digunakan untuk menghasilkan video pembentangan. Jadi antara tips untuk hasilkan video, pelajar boleh gunakan CapCut dan banyak lagi lah apps yang lain boleh digunakan sebenarnya. Okay. Jika ambil video dalam YouTube, pastikan tiada copyright. Begitu juga dengan gambar. Jadi bagi PBL ini, antara evidence yang perlu dihantar adalah brosur, slide, video dan juga gambar-gambar yang berkaitan sepanjang pelaksanaan PBL ini. Okey, seterusnya setelah memberi arahan tugasan, cikgu-cikgu bolehlah terangkan tentang apakah standard pembelajaran yang dinilai dalam PBL ini. Antaranya kemahiran mendengar dan bertutur, kemahiran membaca, kemahiran menulis, aspek seni bahasa dan juga aspek tata bahasa. Jadi cikgu terangkanlah kepada murid supaya mereka tahu apa yang kita nilai. Okey, seterusnya terangkan juga tentang objektif pembelajaran. Okey, antara objektif pembelajarannya ialah murid dapat melengkapkan itinerari pelancongan gastronomi bagi negeri-negeri di Malaysia dan membentangkan hasil tugasan secara berkumpulan dengan bertata susila. Okey, seterusnya kriteria kejayaannya ialah murid dapat menyediakan slide PowerPoint dan brosur yang berinformasi tentang itinerari pelancongan gastronomi berdasarkan negeri yang dipilih dengan betul dan menarik. Jadi, yang pertama, mesti sediakan PowerPoint dan brosur. Yang kedua, murid dapat mempersembahkan hasil tugasan melalui rakaman video dengan menggunakan sebutan, intonasi, nada, gaya dan bahasa badan yang sesuai melalui teknik yang menarik dan berkesan. Seterusnya, kita terangkan pula tentang takwim pelaksanaan kepada murid. Okey, perancangan kita bagaimana? Antara aktiviti yang dilaksanakan bermula dengan perbengkelan PBL dalam kalangan guru. Jadi guru-guru dalam panitia bolehlah berbincang antara satu sama lain bila nak buat dan sebagainya. Okey, seterusnya perbincangan antara guru dan murid tentang projek PBL. Kemudian murid akan merujuk guru dan mengumpul maklumat. Murid diberi masa lah untuk mencari maklumat awal. Okey, seterusnya penerangan dan perbincangan antara guru dan murid tentang cara bagaimana menghasilkan slide dan brosur tadi. Okey, seterusnya pada minggu berikutnya, murid secara berkumpulan diberi tempoh masa lah untuk mereka berbincang dan menghasilkan slide pembentangan. Okey, tempoh masa yang diberi selama seminggu. Okey, kemudian pada hari berikutnya, murid akan menghasilkan brosur yang lengkap. Kenapa kita kena buat slide dulu apa semua? Sebab bila dah confirm apa yang nak buat, barulah boleh kita sediakan brosur dengan maklumat yang betul kan. Kalau tak, nanti kita kena pindah banyak kali. Okey,
Seterusnya, perbincangan antara guru dan murid bagi menghasilkan video hasil tugasan bagi pembentangan projek. Okay, jadi pada minggu berikutnya tu, murid bolehlah bentangkan dulu slide dia, tunjuk dulu dekat cikgu, semak dulu. Kalau ada kesalahan ejaan, kita betulkan dulu sebelum buat video. Okay, setelah itu cikgu cerita pula bagaimana cara nak buat video tersebut, tunjukkan contoh lah kepada murid. Okay, kemudian murid akan menghasilkan video tugasan masing-masing. Seterusnya, murid akan membentangkan hasil tugasan, iaitu video tu. Kita akan pasanglah dalam kelas, boleh tengok ramai-ramai kan, setiap hasil, setiap kumpulan tu. Dan akhir sekali akan hantar tugasan. Okay, jadi tarikh atas ni hanya perancangan sahajalah. Okay. Seterusnya, berikut merupakan antara cadangan apakah maklumat yang perlu ada dalam slide PowerPoint. Terpulang kepada cikgu. Ambillah mana yang relevan. Okay, antaranya saya cadangkan. Yang pertama, tema, tajuk, negeri dan nama ahli kumpulan. Okay, yang kedua, standard kandungan dan standard pembelajaran. Yang ketiga, boleh masukkan objektif pembelajaran. Yang keempat, jadual itinerari pelancongan gastronomi. Seterusnya, maklumat tentang makanan-makanan yang terkenal dalam negeri tersebut. Seterusnya, gambar-gambar yang sesuai, penghargaan dan akhir sekali sumber rujukan. Okey, berikut merupakan contoh brosur yang boleh dihasilkan dengan menggunakan aplikasi Canva tadi. Jadi boleh pergi ke laman web canva.com, terdapat banyak template yang boleh digunakan. Jadi murid-murid bolehlah meneroka macam mana nak guna Canva ni. Ni antara contoh lah brosur yang dihasilkan menggunakan Canva. Okey, seterusnya, untuk menghasilkan PowerPoint yang menarik, anda bolehlah lihat di laman web slidego.com. Okey, jadi kita pergi dalam Slidego ni, kita ambil mana-mana yang free. Ada yang tulis premium tu, itu kena bayar. Jadi kita ambil yang free sahaja. Walaupun free, banyak sebenarnya template-template yang cantik-cantik dalam tu. Okay, jadi cikgu boleh download dan tunjuklah kepada murid cara-cara macam mana nak guna kan. Dia download, dia senang lah, lepas tu boleh edit. Seterusnya, untuk menyunting video. Menyunting video boleh gunakan antara dua ni. Okay, seterusnya bahagian paling penting, iaitu instrumen pentaksiran. Okay, bagaimana kaedahnya? Okay, yang pertama, kita akan taksir video pembentangan. Video pembentangan ni memperuntukkan 25 markah. Okey, jadi ini merupakan contoh borang skor. Okey, yang pertama kita akan nilai dari segi tata bahasa dan kosakata. Yang kedua dari segi sebutan, intonasi dan nada, kefasihan, bermakna, bertata susila. Jadi cikgu akan beri markah mengikut skala. Di atas ni lah 5 cermelang, 1 lemah. Dan cikgu tik lah 5 ke 4 ke 3, kemudian letakkan skornya, jumlahkan per 25 markah. Okay, ini untuk video pembentangan. Seterusnya, bagi penghasilan slide dan brosur juga diperuntukkan sebanyak 25 markah. Antara yang dinilai, pertama, maklumat tersebut, brosur tersebut berinformasi, ejaan dan tanda baca, bahasa yang digunakan gramatis, kekemasan dan kreativiti, dan akhir sekali kerjasama kumpulan. Sama juga kita menggunakan skala 1 hingga 5, 5 cemerlang, 1 lemah. Okey, jadi cikgu tik juga di mana markah-markah mereka ni dan kirakan jumlah skornya. Markah penuh sebanyak 25 markah. Okey, seterusnya bagi pengiraan markah, jumlah skor 1 akan ditambah dengan jumlah skor yang kedua, diperkan dengan 50 dan darab 100 untuk mendapat peratus markah. Okey, jadi skor markah 1 tadi merupakan markah bagi video pembentangan. Skor markah kedua merupakan skor bagi penghasilan slide dan brosur. Jadi cikgu jumlahkanlah markahnya 25 ni kan.
Dapatkan peratus markahnya. Okey, seterusnya kita akan tengok rubrik pentaksiran PBL kita. Katakan murid cikgu dapat 80. Jadi 80 markah dianggap TP 5. Sangat baik. Okey, sekian, terima kasih. Semoga perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita nak tengok tajuk Malaysia, Syurga Makanan. Destinasi kita pada hari ini ialah di Melaka, bandar bersejarah. Mari kita lihat itinerari pelancongan gastronomi di Melaka. Jom kita bersiap-siap. Antara barang-barang yang perlu disediakan adalah seperti beg pakaian. Kemudian kita kena kenal pasti di manakah destinasi menarik yang ingin kita kunjungi. Seterusnya, sediakan pakaian yang sesuai, peralatan mandi, peti pertolongan kecemasan dan jangan lupa bawa kamera. Baiklah, mari kita lihat itinerari untuk hari pertama di Melaka. Okey, kita akan bertolak ke Melaka pada jam 7 pagi. Kemudian kita akan singgah di RNR Sungai Buloh untuk makan tengah hari seketika. Kemudian kita akan meneruskan perjalanan ke Melaka. Tempat pertama yang akan dikunjungi ialah Zoo Melaka. Di sana kita akan menaiki kereta api mengelilingi Zoo Melaka. Seterusnya, kami singgah membeli kuih keria antarabangsa Haji Jalil dan juga coconut shake di Pantai Kelebang sebelum mendaftar masuk ke Hotel Penginapan. Pada malam hari, kami ke Asam Pedas Klepot di Kota Laksmana bagi menikmati makan malam. Di sana terdapat pelbagai menu asam pedas yang dihidangkan. Seterusnya, kami ke Dataran Pahlawan bagi menikmati suasana malam dan merasai pengalaman menaiki beca. Mari kita imbas kembali apakah menu makanan yang telah berjaya kita jejak pada hari ini. Antaranya ialah kuih keria antarabangsa Haji Jalil. Kuih keria ini sungguh rangup di luar namun begitu empuk di dalam. Lidah anda turut dapat merasai kemanisan yang sesedap rasa. Kesedapannya semakin berganda bila dinikmati panas-panas. Menu kita yang kedua ialah coconut shake Pantai Kelebang. Coconut shake Pantai Kelebang ini pastinya dapat mengembalikan kesegaran anda. Tiada yang lebih melegakan daripada menikmati air kelapa, apatah lagi kalau dicampur dengan hirisan kelapa segar bersama aiskrim vanila. Nikmatnya lain macam. Menu seterusnya ialah asam pedas Kota Laksmana. Lokasi Kota Laksmana ini sememangnya sangat terkenal dengan asam pedas. Kadang-kadang keliru juga kedai makan mana yang sebetulnya menjadi bualan mulut orang ramai. Kedai yang telah bertapak lebih 15 tahun di Kota Laksmana ini memang agak besar dengan pelbagai jenis pilihan asam pedas yang boleh anda rasa, baik ikan pari, kembung, tenggiri, telur dan sebagainya. Baiklah, itinerary hari kedua pula ialah selepas bersarapan di Food Point The Shore Gallery, kita akan melawat The Shore Oceanarium. Seterusnya, kita akan melawat Toy Museum dan makan tengah hari di restoran Kopi Ngences. Pada waktu petang, kita akan menaiki river cruise mengelilingi sungai di Bandaraya Melaka. Seterusnya, kita ke Menara Taming Sari. Tidak sabar rasanya menanti waktu makan malam kerana kita akan menikmati juadah di Medan Ikan Bakar Crystal Bay. Kopi Ngences di Bandaraya Melaka menghidangkan pelbagai menu daripada timur dan barat. Kopi-kopi panas dan sejuk dengan suasana kedai yang cantik dan klasik. Itulah gambaran ringkas yang boleh dikatakan tentang kedai makan ini. Manakala antara hidangan yang mesti dicuba di Medan Ikan Bakar Crystal Bay adalah seperti kelah masak masam manis, sotong goreng tepung dan sup ketam. Selain ini semua, masakan sambal kicapnya dikatakan antara yang paling sedap boleh ditemui di Melaka. Pada hari terakhir berada di Melaka, kita akan melawat Kota Eva Musa.
Seterusnya, kita akan melawat Muzium Dunia Melayu dan Dunia Islam. Tidak lengkap rasanya jika bercuti ke Melaka tanpa membeli oleh-oleh dari Melaka seperti cencaluk dan gula Melaka. Setelah selesai membeli oleh-oleh, kita akan berjalan-jalan di sekitar Jam Besar Bandar Hilir dan juga ke bangunan Stud Hatch. Demikianlah tadi sedikit penerangan tentang itinerary pelancongan gastronomi di Melaka. Sekian, terima kasih.